kita ambil soalan 14B. Kita nak find dy dx in terms of x and y. Kita ada ln x y minus 3y squared equals to 3x cube. Okay. Jadi kalau kita nak differentiate, yang pertama, kalau kita nampak je ln, pastikan kita jangan differentiate terus. Kita gunakan properties dulu. Jadi step yang pertama, gunakan properties. Bila nampak je darab, maka kita akan gunakan ln x, dia akan jadi tambah ln y. Maksudnya step yang pertama ni kita belum lagi differentiate. Untuk step yang pertama kita belum differentiate. Lepas tu baru kita differentiate. Kita akan differentiate respect to x. Okay? Jadi kita akan differentiate ln. Ingat, bila differentiate ln, hilang ln, dia akan dapat 1 per. 1 per apa? Bila kita cancelkan ln, tinggallah x, letak x tu di bawah. Kemudian terus differentiate ni bracket, dapat 1. Itu cara kita nak differentiate ln. Sama juga ini, differentiate ln, akan dapat 1 per. Hilang je ln, 1 per. Yang tinggal tu y. Okey, kemudian differentiate y, kita akan dapat 1. Okey, tapi untuk kat sini kena hati-hati. Sebab kita differentiate respect to x. Differentiate respect to x, sedangkan mana ada x kat sini? Bila tak ada, maka tambahan dia apa? Ya, betul, dy dx. Dia mesti ada tambahan. Setiap kali differentiate y. Okay. Kemudian yang ni pun sama juga. Kita anggap ni, kalau katakan ini x, terus kita akan turunkan kuasa, dapatlah 6y. Tetapi dalam ni mana ada x? So ketambahan dia apa? Akan ada dy dx sama dengan 6x. Okay. Untuk yang ni tak payah ada tambahan dy dx, sebab ini selari dengan kita punya differentiation. Okay. Kemudian, maknanya untuk differentiation ni sebenarnya dia sampai sini je. Yang lain tu adalah kemahiran untuk simplify. Okay. Jadi kalau kita nak habiskan jawapan kita ni, kita nampak ada 2 dy dx. Soalan nak satu je, maka kita factorize dy dx, factorize. So ini dapat 1 per y, tolak 6y, tolak 6y. Yang tak ada kaitan dengan dy dx ni, kita akan bawa ke sebelah kanan. Okey, so ni nak, ya. Yang atas tu 3x kuasa 3. 3x kuasa 3 Siapa yang curi ni jadi kuasa 2 ni? Okey, jadi kita akan ada tambahan 6x kuasa 2. Ya ke tu? 9 saja ni nak test. 3 kali 3 9. Yes. Okey, jadi yang sebelah kanan ni kita ubah lagi. Sebelah kanan ni bukan 6x, dia akan jadi 9x kuasa 2. 9x kuasa 2. Yes, kita akan bawa ke sana. Kemudian sepatutnya yang ni nanti kita akan bawa ke sebelah kanan. Sebelah kanan. Tapi seeloknya kita permudahkan dulu, jadikan dalam bentuk single fraction. Maksudnya kita akan samakan denominator y, kemudian cross multiply. Jadikan bentuk ni dulu. Yang sebelah kanan pun sama juga. Ini samakan denominator, dapat 9x kuasa 3 tolak 1. Okay. Lepas tu barulah kita bawa yang ni. Bila kita bawa, mudah je, 9x kuasa 2 tolak 1 per x. Kita terbalikkan je. Ini kalau kita gerakkan ke kanan, dia akan jadi terbalik. Itu untungnya kalau kita buat fraction, single fraction di sebelah kiri. Okey, kemudian tengoklah mana boleh cancel. Tak boleh, kita ambil dia sebagai jawapan. Ataupun kita boleh ringkaskan x, 9x squared y minus y over x minus 6x y squared. Dah, berhenti di situ. Pertama, okey, kalau yang macam ni kan. So kalau yang macam ni, kita kena ingat ini dipanggil fungsi yang pertama, ini dipanggil fungsi yang kedua. Fungsi yang kedua, bila kita ada dua fungsi, maka kita mesti guna product rule untuk differentiate. Dia tak boleh selamba je kita differentiate. Macam ni kan, selamba kan.
Farisha guna apa ni? Product rule ya? Ah, tak saya terus Ah, differentiate. tak boleh. Sebab kalau kita nampak ada dua fungsi macam ni kan, ini dia kira product rule. Kalau nak differentiate mesti guna product rule. Dia tak boleh differentiate dapat 2x, kemudian differentiate dapat 1 over y dy dx. Tak boleh. Kalau siapa yang buat ni salah. Okey. Okey, yang ni pun sama juga. Yang ni y kuasa 2 kan, ini dikira 1, ini dikira 2. So dua fungsi ni dipisahkan dengan darab, mesti guna product rule. Jadi tak boleh kita dapat 2y dy dx kemudian dapat 1 per x. Tak boleh. Kita tak boleh buat cara macam ni. Okey, so kena guna product rule. Boleh Farisha? Boleh sir. Nampak tak? Nampak? Okey, okey, bagus. So ingat mesti guna product rule. Bila kita guna product rule, sama ada nak guna table macam saya ajar ni ataupun nak guna u dan v. Boleh, mana-mana boleh. Okey, so kita akan salin I squared, kemudian kita akan salin ln y, kemudian kita akan differentiate ln 1 over y. Differentiate y dapat 1, tetapi dia mesti ada tambahan sebab dalam ni mana ada x. So ini betul. Untuk yang kedua pun sama juga. Untuk yang kedua ni y kuasa 2. Kena buat juga product rule. Okey, 2y disebabkan kalau x kita akan berhenti di sini. Tapi kalau y sebab x ni tak ada, so ada tambahan dy dx. Kemudian differentiate ln x dapat 1 per x. Okey, ni betul dah. Okey. Okey, kemudian saya galakkan bermula daripada kanan ke bawah. So kita akan dapat ln y multiply by 2x. Disebabkan product rule guna tambah x kuasa 2. Ya, betul, ini betul. Yang ni pun sama, saya galakkan mulakan daripada kanan. So ln x, okey betul. Dan tambah ni sebab kita guna product rule. So setakat ni betul lah. Okey, kemudian kita permudahkan lah. So ingat ni, kalau ni biasanya kita akan tulis 2x tu di depan. 2x tu depan supaya kita jangan ingat y ni boleh darab dengan 2x. Seloknya yang ni pindah ke depan. Okey, yang ni kita boleh ringkaskan. Okey, ni betul. Ni tambah x kuasa 2y dy dx. Okey. dy dx. Kemudian yang ni pun sama. Seloknya kamu buat macam ni. 2y ln x. Penulisan dia macam tu. 2y ln x, so dy dx. X kemudian tambah dengan y kuasa 2 per x. Okey, kemudian soalan asalnya dia sama dengan 2 kan. Yang ni yang salah ni, nampak? Kamu dah differentiate sebelah kiri ni. Differentiate sebelah kiri. Tetapi kamu 2 ni dah tertinggal. Sepatutnya dia mesti sebelah kanan tu ada nilai kosong. So ni kena buat betul. Okey, baik. Jangan lupakan kosong ni. Okey, yang ni sebenarnya tak boleh buat ni, sama dengan kat sini. Kita akan buat sama dengan kosong. Okey, jadi step yang ni dah okey. Kemudian step yang berikutnya kita hanya simplify je. Maksudnya kumpulkan dy dx, kumpulkan dy dx, dy dx. So kita factorize dy dx x squared over y. Kemudian yang ni tambah dengan 2y ln x. Itu saja. Yang lain-lain ni kita akan bawa ke sebelah kanan. So kita akan dapat equals to negative 2x ln y. Kemudian tolak x kuasa 2 per x. Bukan x kuasa 2, y kuasa 2. Okey, y kuasa 2. Y kuasa 2. Baik. Okey, sama juga kita nampak sebelah kiri ni. Sebelah kiri ni macam sebelah kiri dia macam untuk pecahan kan. Jadi sebelum kita bawa, seeloknya kita samakan denominator ni. Samakan. So kita dapat x squared plus 2y squared ln x. Okay, sama dengan yang ini pun sama juga. Untuk sebelah kanan ni samakan denominator, cross multiply, so 2x squared ln y minus y squared. Kita kena buat macam tu. Supaya nanti bila kita nak bawa sebelah kiri, dia akan nampak, dia akan bertukar tempat.
So kita akan dapat so dy dx sama dengan so saya salin ni 2x squared ln y minus y squared over, yang ini untuk sebelah kanan. Untuk yang sebelah kiri ni kalau kita nak bawa, dia kena terbalik. Ambil y ni ke atas, yang ni ke bawah. X kuasa 2 tambah 2y kuasa 2 ln x. Dia kena macam tu. Itu tujuannya sebelah kiri tu kita mesti buat dalam bentuk single fraction. Macam ni. Kemudian kita tengoklah mana yang kita rasa boleh cancel. Semua tak boleh. Jadi kita hanya simplify je. Saya darab lah. So jawapan akhir dia 2x squared y ln y minus y cube. Ini maksudnya saya darabkan dengan y. Okay. So divide by, yang ni dah tak boleh buat apa, darabkan dengan x kuasa 3 tambah 2y squared x ln x. Dah. Itulah kita punya jawapan. Ataupun nak tulis 2xy squared pun boleh. Okay. Soalan 15, kita ada y equals to x squared exponent x. Soalan yang pertama, find dy dx. Itu soalan yang pertama, find dy dx. Okey, yang ni pun sama juga ni. Sebab kita tengok yang ni adalah fungsi yang pertama, x kuasa 2. Yang ni adalah fungsi yang kedua. Jadi mesti guna product rule. Kita tak boleh buat 2x kemudian differentiate eksponen dapat eksponen x, tak boleh. Disebabkan dua fungsi berbeza. Jadi kalau kita jumpa soalan, okey, kalau katakan kita jumpa soalan y equals to x ln x, ini pun mesti guna product rule. Kalau kita jumpa y equals to x kemudian 2x plus 3 kuasa 10, ini pun mesti guna product rule. Okey. Ataupun kita jumpa y equals to x eksponen x, mesti guna product rule. Sebab dikira dua fungsi berbeza. Ini pun dikira dua fungsi. Yang kita tak payah buat product rule kalau soalan tu contoh y equals to 3 eksponen x. Yang ni kita tak payah buat product rule. Ini tak payah. Sebab ini bukan dikira dua, ini dikira satu. Yang dikira dua tu kalau macam ni. Ni satu, ni dua. Maksudnya yang pertama ada x, yang kedua pun ada x. Itu dikira product rule. Macam ni lah. Yang pertama ada x, saya nak masuk ke dalam tak boleh sebab dia kuasa 10. Jadi kena kekalkan. Jadi mesti guna product rule. X yang pertama, yang kedua pun ada x. Yang ni pun sama juga. Kita ada x, kemudian yang fungsi kedua pun ada x juga. Jadi bila ada 2x, kita mesti guna product rule untuk differentiate. Okey, kecuali kalau sebelah dia nombor. Ini nombor, sedangkan ini adalah eksponen. Ini sebenarnya dikira satu. Okey. Jadi hati-hati, sama dengan soalan 14 tadi. Jadi kalau kita nak buat yang ni, tak boleh differentiate terus, mesti melalui product rule. Okey. So kita differentiate lah. Kita akan darab silang. Okey. Bila kita darab silang, so dy dx equals to eksponen x multiply by 2x plus, sebab kita guna product rule. Ambil sebelah kiri pula, kita akan dapat yang ni. Dari segi penulisan, kita akan tulis nombor dulu. Nombor dulu, kemudian x, akhir sekali eksponen. Penulisan yang standard lah, yang standard. Sepatutnya inilah cara penulisan. Kalau rajin, kita factorize. Ataupun kalau ni, kita berhenti di sini je. Okay. Ni kalau rajin, kita boleh factorize x kuasa 2. Okay. Ini kalau differentiate 2x, okay, saya keluarkan dapat 2x, yang ini akan dapat x kuasa 2. Okay, betul. Macam tu. Jadi sama ada berhenti di sini atau di bawah. Okey, kemudian soalan 15, soalan yang seterusnya, find dy dx. Itu yang pertama. Yang kedua, show that, kita nak show that adakah dy dx ni betul sama dengan kosong. When, okay, ada tambahan, when x equals to 0 or, okay, or x equals to
Maksud dia kita nak tunjukkan betul tak dy dx ni sama dengan kosong bila x sama dengan kosong atau x sama dengan -2. Okey. Okey, katakan kita start dengan when x equal to 0. Okey, kita tengok. Kita akan gantikan dalam dy dx ni. Gantikan. So pilihlah nak ambil yang atas ke bawah. Mana-mana boleh. Katakan saya bawah lah. So e to the power of 0 plus 0. Ya, ini 0 multiply by 1. 0 lah. Maka betul lah shown. Okey, kemudian when x equals to -2. So dy dx. Okey, ini katakan saya ambil di sini. Saya ambil daripada sini. Saya ambil dulu. Nak ambil daripada sini pun boleh. Okey, kemudian kita in bracket ganti dengan -2. So -4 tambah 4. Ni kosong ni. Maka betul lah jawapan dia sama. Solution. Okey, kalau kita tengok soalan 17, kita nampak xy equals to 2 multiply by x minus y whole square. Soalan yang pertama, find the following values at the point 1, 2. Soalan yang pertama, find dy dx. Okey. Jadi sekarang ni, bila dekat sini kita nak cari dy dx. Okey, seloknya ni sama ada kita nak biar macam ni ataupun kita nak expand. Mana-mana boleh. Katakan saya biar je lah. Okey, jadi untuk yang pertama ni saya nak differentiate ni. Kita nak differentiate respect to x. So ingat bila jumpa y, kita mesti ada dy dx. Okey, untuk yang kat sini sama juga, kita kena hati-hati. Ini adalah fungsi yang pertama. Ini adalah fungsi yang kedua, nampak? Hati-hati, bila nampak je dua fungsi ni, maka mesti guna product rule. Tak ada cara lain. Mesti guna product rule. Jadi kalau kita tak jawab, kita mesti ambil x, y. So 1 multiply by dy dx. Okey, jadi untuk yang pertama ni, kita differentiate lah. So cross multiply. Jadi kita akan dapat y. Okay, y plus x dy dx. Ini untuk yang sebelah kiri. Sebelah kiri. Okey, sebelah kanan ni disebabkan saya tak expand, jadi kita turunkan kuasa. Saya guna power rule. Kita guna power rule. Bukan power rule, power rule. Power rule lain. Power rule. Power rule. Turunkan kuasa. Kemudian kurang satu kuasa daripada asal. So, kuasa satu lah. Okey, kemudian kita jangan berhenti di situ. Dia ada tambahan. Kita kena differentiate in bracket. Differentiate in bracket. Apa kita dapat? Okey, soalan jawab. Differentiate in bracket. 1. Kemudian yang berikutnya, differentiate y dapat apa? Hello? Ya, dy dx. Okey, dy dx. Okey. Tapi soalan dia bukan tanya dy dx kan? Dia nak tanya values. Okey. Maka kalau rajin, jadikan dy dx ni sebagai tajuk. Kalau soalan tu nak dy dx. Tapi kalau soalan setakat nak nilai, maka kita tak payah gabungkan, kita ganti terus. So at point 1, 2. So gantilah. Maksud dia x dengan 1, y dengan 2. So kita ganti y 2 tambah x kita 1 darab dy dx sama dengan 4. X kita 1 tolak 2. Kemudian 1 tolak dy dx. Jadi untuk step yang di atas ni, kita tak payah jadikan dy dx itu sebagai tajuk, sebab soalan nak nilai. Jadi kita terus je kita ganti. Tengok apa yang tinggal.
Jadi sekarang kita akan nampak 2 plus dy dx equals to ini berapa ni? 4, negatif 4, negatif 4. 1 tolak dy dx. Kan? Okay? Jadi kita boleh gabunglah. Ini 2 tambah dy dx sama dengan negatif 4 tambah 4 dy dx. So kita akan dapat lah 3 dy dx sama dengan, ini bawa ke sana 6, maka dy dx tu adalah 2. Dy dx sama dengan 2. Okay? Ini kaedah yang pertama lah. Kaedah yang pertama, soalan nak nilai. Maka kita terus ganti je nilai. Kalau nak mudah lah. Ataupun so y tambah x dy dx sama dengan, ini kalau saya nak darab 4x tolak 4y darab dengan 1 tolak dy dx. Kemudian kita proses. Yang sebelah kanan ni expand, dy tambah x dy dx. Ini darab saya darab. So 4x tolak 4x dy dx tolak 4y tambah dengan 4y dy dx. Okey, kemudian kita akan kumpulkan dy dx ni, kumpulkan. Ni ada 1, ni ada 1, ni ada 1. Semua saya bawa ke sebelah kiri. Maka dy dx saya factorize. Yang pertama x. Yang kedua ni bawa ke sana. Dia akan jadi tambah 4x. Tambah 4x. Okey, betul. Ini pun saya bawa tolak 4y. Dah. Yang tak ada kaitan ni saya bawa ke sebelah kanan. So negative y. Kemudian yang ni pun ini kekal tambah 4x. Okey, apa lagi? Tambah 4y. Okey, tambah 4y. Saya ada tambah ni, sama. Ini bukan tambah, ni sepatutnya tolak kan, tolak. Baik. Sebab yang ni tak bergerak, yang ni pun tak bergerak. So 4x tolak 4y. Okey, kemudian kita boleh dapat ini sebenarnya boleh jumlah. So dy dx ni pun saya boleh jumlah, dapat negatif 5y tambah 4x per dengan yang ni 5x tolak 4y. Okay? Jadi kita dapat yang tu. Barulah kita ganti at point 1, 2. Sama juga, dy dx equals to, ganti y dengan 2. Jadi dapat negatif 10 tambah 4 bahagi dengan 5 tolak 8. Dapatlah negatif 6 per negatif 3. Jadi jawapan dia sama. Jadi terpulang, nanti dalam exam kalau setakat nak cari nilai, boleh ganti daripada awal. Okay? Ataupun cara yang kedua, kita habiskan dulu sampailah dapat dy dx. Sampai sini. Bila dah siap, baru kita ganti nilai 1, 2. Maksudnya x 1, y sama dengan 2. Okey, boleh faham? Hello? Okey, faham So kita ada dua pilihan cara untuk jawab. Okey. Kemudian kita ada second derivative. Okey, jadi kalau soalan dia akan tanya untuk second derivative, seeloknya dy dx ni mesti habis sampai sini. Kena buat juga. Sebab kita tengok soalan yang berikutnya nak second derivative. Okey. Jadi kena ambil daripada sini. Jadi untuk soalan B, okey, soalan B kita berhenti daripada sini. Daripada sini kita ambil negatif 5y tambah 4x bahagi dengan 5x tolak 4y. Okey, ini pun sama juga. Bila kita nak differentiate lagi, di atas ni ada satu fungsi, yang bawah pun ada juga. Okay? Jadi mesti guna quotient rule. Tak boleh differentiate terus. Antara 1 dan 2 tu dia bahagi. Bila bahagi mesti guna quotient rule. Okey. Jadi
Gunalah lagi table. Ulang balik. So dalam exam ni kamu kena cakap nak guna product rule dengan quotient rule. Okey, differentiate negatif 5y dapat berapa? Negatif 5y. Sahaja. Ada yeah, dia mesti ada dia mesti ada tambahan dy dx. Yang berikutnya apa? Oh ya, yeah, betul 4. Yang kedua ni berapa? 5x. Differentiate dapat? Yes. Yang kedua? 4 ya, betul. So ingat bila kita differentiate 4y, jangan berhenti dekat 4. Dia ada tambahan 4 dy dx, mesti ada tambahan. Okay, so kita cross multiply. So second derivative, sebenarnya ini tujuan kita. Second derivative mesti guna quotient rule. Okay, ni panjang sikit dah ni. Okay, ini penulisan kena hati-hati sikit ni sebab panjang sangat. Okay, yes, negatif 5 dy dx tambah 4. Ini baru yang di atas. Kita darab pula menghala ke kiri pula, ke kiri. So ingat kita tengah buat quotient rule. Quotient rule mesti tolak. Mesti tolak. So tolak tengah-tengah. Negatif 5y tambah 4x. Kemudian darab dengan 5 tolak 4 dy dx. Ingat quotient rule jangan berhenti di situ. Dia ada per semua dengan per semua dengan yang di bawah. Kalau fraction ni di bawah ni adalah 5x tolak 4y. So tulis 5x tolak 4y kuasa 2 je. Jadi untuk quotient rule, bahagian bawah tu kita ambil, denominator tu kita kuasa 2. Okay. Jadi sekarang ni kalau rajin kamu simplify dulu. Kalau rajin. Kalau malas sebab soalan nak nilai at point 1, 2. Okey, jadi kita lebih mudah ganti daripada sini. Ganti je. Okey, x kita 1. So saya buat terus 5 tolak 8. 5 tolak 8. Kemudian ingat kita punya dy dx tadi 2. Dy dx tu 2. Jangan lupa. Ni tadi kita dapat ni. Dy dx ni adalah 2. Ni pun nanti kena ganti ni 2. Okey. Jadi kita akan teruskan. Tolak 5 darab 2 dapatlah negatif 10. 10 tambah 4. Okey, kemudian kita teruskan lagi. Tolak negatif 5 darab 2 negatif 10 lah. Tambah 4 darab 1 4. 5 tolak 4 darab 2 8. Dan jangan lupa yang di bawah ni, kita gantikan x dengan 1. So 5 tolak 8. Okey, kita kira negatif 3. Negatif 3 darab negatif 6 berapa? 18. Okey, dapat 18. Okey. Negatif 3 darab negatif 6. Okey. Kemudian tolak yang ini dapat negatif 6. Negatif 6 darab negatif 3. 18. Negatif 6 darab 3. So 18 per dengan 9. Berapa jawapan ni? Kosong lah kan. Jadi kalau setakat nak cari nilai, seeloknya kita tak payah simplify apa yang kita dapat daripada quotient rule macam ni. Kecuali kalau soalan find the second derivative, maka daripada sini kena simplify sampai seringkas yang mungkin. Kalau setakat nak cari nilai, tak payah simplify, ganti nilai je. Termasuk nilai dy dx. Termasuk dy dx. Okay? So jangan biarkan dy dx.